Kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan pada membasuh satu suku daripada muka itu. Jikalau ada pada mukanya itu sejahtera. Adapun jika ada pada mukanya penyakit yang meliputi sekaliannya, maka diniatkan wuduk pada membasuh tangannya. Dan demikian lagi dikatakan pada tangan. Seperti barang yang tiada tersembunyi. Dan ini selama tiada ada pada mukanya itu jabirah, yang disapu akan dia. Maka hendaklah diniat pada ketika menyapu jabirahnya. Kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan, sekira-kira diwajibkan disertakan pada membasuh, disertakan yakni disertakan niat pada membasuh satu suku daripada muka itu. Sekira-kira disertakan yakni disertakan niat. Disertakan yakni disertakan niat, yakni wajib disertakan niat. Wajib disertakan niat pada membasuh satu suku daripada muka itu. Jadi maksudnya masalah yang kita cerita di awalnya, masalah apa niat. Masalah niat itu dia katanya masa kita nak niat mengangkat hadas atau niat mengambil wuduk itu pada awal membasuh satu suku daripada muka seorang. Masalah di situ. Pada awal-awal kita belajar bab niat dulu. Dia katanya pada baris yang ke berapa atas? Yang kelima kalau tak salahnya. Pada baris yang kelima sebelah atas. Muka 17 juga. Dia katanya wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Masalah di situ. Kata Abi Syarif ni bersambungan dengan masalah yang dulu. Pada katanya dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Jadi di situ memberi arti katanya kita nak niat tu bila? Nak niat tu bila, maka jawabnya wajib disertakan niat mengambil wuduk itu atau niat mengakatkan hadas dan lain-lain cara niat lagi tu. Niat tu masanya ialah pada permulaan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Maka dia kata di sini, kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan. Maknanya pada masalah kata wajib disertakan niat pada awal basuh satu suku daripada muka itu, kata wajib kena niat pada masa awal basuh muka itu jikalau ia mukanya. Jikalau ia mukanya, kalau tak ada ia tu terbeza. Kalau tidak pun muka tu mana badal pada ia. Jikalau mukanya itu sejahtera.
Kata masalah kata wajib kena basuh muka dan sertakan niat pada ketika basuh muka itu sekiranya kalau muka dia tu sejahtera. Maksudnya sejahtera tu mana boleh menyentuhkan air. Boleh basuhkan dengan air kat mukanya. Tidak ada apa-apa keuzuran kat muka dia. Keuzuran daripada membasuh akan mukanya. Maka dia katanya adapun jika ada pada mukanya penyakit. Jika ada, adapun jika ada, adapun jika ada mukanya, ni ada pada mukanya penyakit. Penyakit tu yang meliputi sekalian. Penyakit tu yang mengenai sekalian muka. Seluruh muka. Jadi penyakit tu yakni penyakit yang tidak boleh bersentuh air. Tak boleh kena air. Jadi maknanya sekiranya tadi tu kata wajib disertakan niat pada awal basuh satu suku daripada muka sekiranya muka dia tu sejahtera, maknanya ada tempat boleh disentuhkan air, boleh dituangkan air pada mukanya. Tetapi dia kata jika ada pada muka dia tu penyakit, ada sakit yang tak boleh nak sentuh air kat mukanya, seluruh mukanya. Maka di situ jadi teruzur kita nak basuh muka. Di situ kita teruzur nak basuh muka. Maka hukumnya maka diniat pada diniatkan wudu. Niat saja ku mengangkat wudu, mengangkat hadas saja ku mengambil wudu tu niat bila pada membasuh tangannya. Sebab muka tak boleh nak basuh. Muka tak boleh nak basuh, lepas tu pulaknya kita katanya nak tayamum dengan tanah pun tak boleh juga kat muka dia. Maka sekiranya kalau begitu, maka kita permulaan niat kitanya sebab muka tak boleh nak basuh. Maka anggota yang kita basuh kali pertamanya ialah tangan. Maka niat mengangkat hadas tu, niat mengambil wuduk tu pada permulaan basuh tangan pula. Yang kata dulu wajib disertakan niat pada awal basuh satu suku daripada muka itu kalau muka dia boleh basuh. Boleh mengenai air. Sekiranya kalau ada keuzuran, seperti ada penyakit yang doktor katanya tak boleh kena air kat muka. Kalau tidaknya membawa kepada lambat sembuh penyakit kat muka itu atau membawa kepada jadi rosak kulit mukanya, maka di situ jadi teruzur kita membasuh akan muka. Apabila teruzur oleh membasuhkan muka, maka jadi tak kena basuhlah muka tu, maka jadi permulaan mengambil wuduk dianya ialah pada basuh tangan. Sebab muka tak boleh nak basuh. Maka anggota yang pertama yang diwajib basuhnya ialah turun kepada tangan pula. Maka masa niat tu ialah masa membasuhkan satu juzuk daripada tangan pula. Itu maksudnya begitulah. Demikian lagi dikatakan pada tangannya. Demikianlah seperti dikatakan pada muka, dikatakan pada tangannya. Contohnya muka dia tak boleh kena air langsung. Kat tangan dia pulaknya tak boleh kena air juga. Sebab doktor katanya kalau kena air kat tangan ni membawa kepada tangan tu akan jadi rosak, tak boleh nak bergerak. Jadi mati anggota tangan. Maka sekiranya kalau teruzur tak boleh nak basuh, kat tangan tak boleh nak tayamum, tak boleh nak apa, nak basuh pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh, maka yang pertama tu turun kepada kepala pula. Jadi pertama kali kita niat mengambil wuduk tu ketika kita sapuh kepala pula. Gitulah. Seperti barang yang tiada tersembunyi, seperti barang yang tiada tersembunyi. Masalahnya tak tersembunyi. Bukan zuhirnya begitulah.
Tak boleh basuh muka, tak boleh langsung nak basuh muka, maka turun pada tangan. Maka niat tu pada awal membasuhkan tangan. Terus. Nah. Ini katanya disertakan niat wuduk pada membasuhkan tangan. Selama tiada ada pada mukanya, muka seorang itu jabirah. Balut-balut, artinya tapalan. Yang disapu ke akan dia, maka jika ada tambah jika, maka jika ada ini ada jabirah, maka hendaklah diniatnya niat mengambil wuduk, niat wuduk pada ketika menyapu jabirahnya. Jadi masalah tadi tu katanya di muka kita tu tak boleh nak sentuh akan air. Dan juganya di muka itu tidak ada apa benda, tidak ada apa dia? Jabirah. Jabirah tu seperti balut-balut tu lah. Apabila ada luka dia ada balut, artinya ada tapalkan dengan benda-benda tu. Maka sekiranya kalau masalahnya begini, kita katanya muka dia tu contohnya kena api masalah. Apabila muka dia tu kena api, keseluruh muka dia tu kena api masalah. Jadi maknanya tak boleh nak kena air di situ. Dan juganya tidak ada tapal dengan kain ke dengan apa, tidak ada balut kat muka dia. Jadi mana nak balut pun tak boleh, nak kena air pun tak boleh, nak sapuh dengan tanah pun, nak tayamum pun tak boleh. Maka sekiranya begitu, maka pertama kita niat di mana? Ketika basuh satu suku daripada tangan. Tetapi sekiranya kalau kat muka dia tu ada jabirah. Contohnya dia kena ada penyakit kat muka dia, dia tapalkan, artinya ada balut semua mukanya. Ada balut semua mukanya. Maka masalahnya apabila ada balutan atau ada tapalkan dengan suatu perkara kat muka dia, seluruh mukanya, maka ketika itu dia wajib 3 perkara. Masalah jabirah. Kita nak bagi gambaran kat tangan dulu. Sekiranya kalau ada balutan kat tangan, artinya ada tapalan kat tangan seperti orang patah tangan tu, patah tulang tangan, maka dia 3 perkara yang wajib pada dia. Yang satunya basuh pada tempat yang boleh dibasuh. Kemudian sapuhkan dengan air pada tempat balut itu. Tempat balut telah dikatakan jabirah. Sapu dengan air. Kemudian yang ketiganya tayamum, ganti pada tempat yang tak boleh basuh dengan air. Itulah kalau ada jabirah dia panggil. Maka sekiranya kalau kat muka dia ada balut kesemuanya, sebab dia kena api ke masalah, dia ada balut, doktor balutkan semua muka dia. Jadi sehingga katanya setiap-tiap juzuk daripada muka dia ni, kawasan muka dia kesemuanya ada dibalutkan semuanya. Jadi tak boleh nak basuh, maka di situ wajib kena sapuh dengan air di atas balutan itu. Di atas kain yang dibalut. Maka ketika itu sekiranya kalau muka tu ada jabirah, ada balutan itu, maka dia niat ketika dia sapuhkan dengan air kat balut tu. Ketika dia sapuh tu dah dia niat sajaku mengambil wuduk. Begitu masalahnya. Jadi jadi asalnya maknanya kalau boleh basuh muka, walaupun satu juzuk, satu bahagian daripada muka. Selama mana boleh basuh, walaupun tak seluruh muka, sekalipun bahkan yang boleh basuh tu satu juzuk daripada muka saja. Maka dia kena basuh. Maka ketika basuh situlah niatkan mengambil wuduk.
niat wuduk di situ. Tetapi kalau kat muka dia tidak ada tempat yang boleh basuh. Dan nak balut pun tak boleh juga. Maka jikanya begitu, maka jadi keuzuran dah ada, tak boleh nak basuh muka, tak boleh nak sapuh kat muka, maka pertama perbuatan wuduk kitanya ialah ketika itu ialah membasuhkan tangan. Maka niatnya permulaan membasuh satu suku daripada tangan. Habis tu pula sekiranya kalau kat muka dia tu ada balut dengan kain masalah, maka masa niatnya ialah ketika sapuh kat balut itu. Sebab sekiranya kalau ada balutan, ada tapalan, ada jabirah, artinya ada semin ke masalah, contoh kalau kat tangan, artinya ada apa-apa yang tak terletak untuk nak mengubatkan itu, maka wajib kita sapuh di atas balutan itu. Maka niatnya pada masa mensapuhkan balutan itulah. Jadi masalahnya begitulah. Lepas tu pulanya satu masalah lagi yang tak pasti tu masalah di depan tu dia ada sebut ke tidak. Masalah dulu tu kita tengok balik pada baris yang ke-5. Muka ni juga dia katanya dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Jadi di situ memberi faham katanya permulaan kita basuh muka, masa permulaan kita basuh muka di situlah kita niat. Jadi di situnya dia kata wajib disertakan niat dengan permulaan membasuh satu suku daripada mukanya itu untuk nak jadi terus, untuk nak jadi basuh pada permulaan kita basuh. Tetapi kalau kita niat di tengah-tengah basuh, maka itu pun jadi. Contohnya, kalau mengikut tadi tu awal permulaan air datang kena kepada muka kita, ketika itulah kita niat. Kalau kita niat pada masa tu maknanya permulaan air kena kat muka kita, maka mulai niat, maka dah jadi basuh muka semuanya. Tetapi kalau kita jiru sekali yang pertama, kita tak niat lagi. Permulaan contohnya kita kita halakan muka kita kat peli masalah air keluar terus keluar begitu, maka kita tadahkan muka kita kat peli kat paip, maka pertamaan air kena kat dahi masalah, kita tak niat lagi. Contohnya air kita masuk dekatkan kepala kita, muka kita kat paip tu, air turun kena dahi kita. Ketika air turun kena dahi kita tu, kita tak niat lagi. Sepatut kena niat di situ. Tapi kita tak niat lagi. Ketika kena kat dahi itu, kita tak niat lagi. Kemudian kita pindahkan air tu kena kat pipi. Baru niat di situ. Maka jadi permulaan basuhnya di pipi. Di dahi tak jadi basuh. Mana wajib diulangi. Maksudnya begitu. Jadi maknanya katanya wajib niat tu disertakan pada permulaan tu untuk nak jadi basuh terus. Maknanya kalau kita yang pertamanya kita jiruh kat dahi, niat di situ, maka dahi ni dah jadi basuh. Lepas tu teruslah kita basuh meratakan. Tetapi ketika kita jirus kat dahi, kita tak niat lagi. Kemudian apabila kita jiruh kat pipi ni, barulah kita niat. Jadi maknanya yang jadi basuh mukanya di pipi ni. Di dahi tak jadi basuh lagi. Walaupun dah basah, walaupun dah kena air. Walaupun dah basah, walaupun dah kena air, maka kat dahi ni dia katanya belum basuh lagi. Maka kena ulang basuh balik kat dahi. Sebab dikira katanya kata wajib permulaan tu untuk nak jadi basuh terus. Mula basuh kat dahi, niat di situ. Maka jadi basuh teruslah kat dahi tu.
Sekiranya contohnya kalau kita jiruskan air kat dahi, tak niat lagi. Jiwa air kat pipi sebelah kanan, tak niat lagi. Jiwa air kat pipi sebelah kiri, tak niat lagi. Apabila jiwa air kat dagu, barulah kita niat. Maka yang jadi basuh mukanya ialah kat dagu saja. Yang lain tak jadi lagi. Maka kena ulang tu semuanya. Itulah katanya permulaan tu, kalau kita niat pada permulaan basuh, maka jadi terus basuh muka. Tapi kalau kita dia wuduk ni, dia katanya basuh muka ni maksudnya basuh seluruh muka. Tapi apabila kita nak jiruh, nak basuh ni, tak mungkin lah. Biasanya kita nak basuh muka straight dengan sekaligus, tak mungkin. Melainkan kita selam muka kita ke dalam air. Kalau kita selam muka kita ke dalam air tu, boleh jadi basuh straight sekaligus. Dengan sekaligus. Tetapi dengan secara jirus atau dengan cara cebok di sini, dia susah nak jadi ratakan sekalian muka dengan sekaligus. Maka jirus kali yang pertama kepada juzuk daripada muka, kita niatkan di situ tu, maka di situlah mulai jadi basuhnya di muka. Tetapi kalau kita jirus kat dahi, masalah yang pertama kita cebok air naik, basuh kat dahi. Tak niat lagi. Ambil yang kedua, basuh kat pipi. Barulah niat kat pipi. Maka mula jadi basuhnya di pipi. Mana dahi belum jadi basuh. Begitulah. Maka kalau tinggal basuh kat dahi tu, masalah kita jiruh kat dahi yang pertamanya. Tapi tak niat. Jiruh kat pipi, barulah niat. Maka sekiranya jadi mulai basuh muka di mana? Di pipi sebelah kanan. Di pipi. Maka di dahi tak jadi basuh lagi. Walaupun dah basah. Basah dengan basuh lah ya. Dia kira sakat niat. Begitu. Maka sekiranya kalau kita kata sani tu di kat pipi, kita ketika jirus kat pipi, kita tak niat lagi. Sepatutnya kena niat ketika tu. Tapi kalau tak niat, tak mengapa. Nanti kita niat pada ketika basuh pipi. Tapi apabila niat pada mulai basuh pipi tu, jadi pipi itulah juzuk yang pertama, juzuk yang permulaan kita basuh. Di dahi tidak kebilangan. Mesti diulang basuh kat dahi pula. Untuk nak jadi meratakan basuhan muka. Begitulah. Jadi dia kata wajib disertakan niat dengan permulaan tu. Untuk nak jadi basuh muka terus. Pertama kali air kena muka, di situlah kita niat. Di situlah jadi permulaan. Kalau contohnya kita kata tadi, jirus kat dahi, tak niat lagi. Jirus kat pipi kanan, tak niat lagi. Apabila jirus kat pipi sebelah kiri, barulah niat. Barulah ada niat di situ. Maknanya yang jadi pertamaan basuhnya ialah pipi sebelah kanan, sebelah kiri. Dahi tak jadi basuh lagi. Sebelah kanan tak jadi basuh lagi. Jadi maknanya kena ulang balik. Kena mengulangi akan basuh pipi sebelah kanan, basuh dahi. Untuk nak jadi meratai sekalian mukanya. Begitulah. Begitu juga masalah mandi pun begitu. Jadi setengah orang tu dia jadi menyebabkan jadi was-was. Dia nak pentingkan sebab dalam kitab katanya wajib disertakan pada permulaan basuh. Dia jiruh kat dahi, awal air kena kat dahi dia, tak jadi niat. Jiruh balik pula. Tak sertakan niat. Jiruh balik pula. Begitu. Itu jadi susah lah. Begitu juga pada masalah mandi. Biasanya mandi itu dengan, kalau setengah-setengah orang tu dia mandi dengan apa dia, yang air turun seperti air hujan tu. Dengan pipe dia tu, turun air tu apabila buka, air turun straight turun. Maka kita masukkan kepala, tadahkan kepala ke air turun tu, tak mestilah. Tak mesti katanya apabila permulaan air kena kat kepala tu, kita niat mandi tu, tak mesti begitu. Kalau kita masukkan kepala kita ke air yang turun itu, pertama kena air kat kepala tu, tak niat lagi. Itu pun tak ada masalah. Cumanya tak jadi mandi lagi lah.
Apabila kita letak kepala kena air di situ boleh seminit ke masa baru kita mulai niat. Di situlah baru mulai jadi. Mulai jadi basuh kepala, mandi di kepala. Mulai di situlah jadi mulai mandinya. Begitu. Tapi untuk nak jadi katanya mulai basuh, mulai niat. Tu jadi terus. Tapi kalau permulaan kena air tak niat, tak jadi basuh lagi. Kita ingat begitulah. Itulah masalah katanya wajib disertakan niat pada permulaan membasuh satu suku daripada mukanya. Kalau kita permulaan air kena kat muka, mulai kita niat. Terus jadi basuh muka terus. Tapi dah kena tak niat lagi. Dah kena pula tak niat lagi. Tak jadi basuh lagi. Begitulah. Jadi tak jadi keberatan. Cumanya kata wajib permulaan tu untuk nak jadi. Nak jadi terus. Mulai basuh, mulai niat, jadi basuh terus. Mulai basah, mulai kena air, mulai niat, jadi basuh terus. Kalau mulai kena air, tak niat lagi. Tak jadi basuh lagi. Begitulah. Begitu juga kalau kita selam muka kita di dalam air masalah. Kita selam muka kita dalam air, dalam sungai masalah. Ni masalah. Tapi masalah kita selam muka kita di dalam air ni, tak tahulah di sini dia ada sebut ke tidak di depan. Masalahnya kita selamkan muka kita di dalam air. Maka apabila sekiranya kalau air yang kita selam itu sampai 2 kolah. Masalah kita selam muka kita dalam air, masalah air itu sampai 2 kolah. Maka di situ boleh ke semuanya. Pertama muka kita bersentuh dengan air, boleh kita dah niat. Boleh kita mulai niat. Katanya kita selam bagi terselam semua muka kita dulu dalam air yang sampai 2 kolah, barulah kita niat mengambil wuduk. Boleh ke semuanya. Gitu. Jadi kita selam, kita nak niat. Pertama contohnya kita selam muka kita ke dalam air yang sampai 2 kolah. Kita contoh katanya, yang pertama sentuh dengan air itu ialah hidung. Apabila hidung mulai bersentuh dengan air, masalah, maka kita niat mengambil wuduk. Dah jadi tu. Kemudian selam terus seluruh muka. Maka itu pun boleh juga. Artinya kita selam dulu. Sentuh di hidung, air mula sentuh kat hidung, tak niat lagi. Kita selam muka kita sehingga katanya seluruh muka kita tu terselam di dalam air, barulah kita niat. Itu pun boleh juga. Selam muka ke semuanya atau selam sekali dengan kepala-kepala, sajaku mengambil wuduk. Jadilah. Begitu. Kemudian kalau air yang tak sampai 2 kolah. Air yang tak sampai 2 kolah, contohnya air dalam baldi masalah. Kita selam, tidak cebok. Selamkan muka. Maka sekiranya nak jadi ke semua tu, mesti kita kena selam semua muka dulu. Selamkan muka ke semua, agak katanya semua kawasan muka kita tu terselam di dalam air, barulah kita niat. Itu memadai. Ke semua basuh muka. Tetapi kalau gini, contohnya kita selam sakat hidung saja masalah. Apabila hidung kita tu tersentuh dengan air, yang sebelah pipi, yang kat pipi ni belum sentuh air lagi. Belum diselamkan lagi. Hanya hidung saja terselam. Maka ketika hidung saja terselam, kita niat mengangkat hadas. Kita niat mengambil wuduk. Maka air yang terselam kawasan hidung tu, dia basuh sekadar tu saja. Apabila basuh, maka yang air dalam beldi tu jadi air mustakmal. Jadi air mustakmal. Maka apabila jadi air mustakmal, maka yang pipi belum basuh lagi, kita selam pula merata di pipi, maka pipi tak jadi basuh. Sebab apa? Sebab apabila kita selamkan kat hidung saja, maka jadi kita niat mengangkat hadas,
kita niat mengambil wuduk, mana air yang kena kat hidung itulah membasuh sekadar tu saja. Maka dia jadi air mustakmal. Maka apabila jadi air mustakmal, maklumnya air mustakmal tak boleh nak mengangkatkan hadas. Tetapi pipi belum diselam lagi. Maka apabila kita selam kat hidung, niat mengambil wuduk di situ, maka air dalam beldi itu jadi mustakmal. Lepas tu kita selam pula muka masuk sekali dengan pipi apa semua, maka pipi tak terbasuh. Sebab apa? Sebab air dalam tu dah jadi mustakmal. Sebab tu kalau kita nak selam, nak celup, nak selam muka kita dalam air yang tak sampai 2 kolah, nak bagi selesainya, kita selam bagi rata semua muka dulu. Selam bagi rata, bagi semua kawasan muka tu terselam di dalam air. Barulah kita niat. Selepas tu dia, maka memanglah apabila kita niat tu, maka seluruh muka dah jadi basuh. Tapi kalau air sampai 2 kolah, tak mengapalah sebab air tak jadi mustakmal. Begitu juga kalau kita nak mandi, kalau kita nak mandi, rasanya ada sebutlah dalam kita ni, masalah kita nak mandi, kita nak menyelam di dalam air yang tak sampai 2 kolah. Maka memang kalau orang tu berjanabah, ini kita katanya kat badan dia tidak ada najis. Kat badan dia tidak ada najis, hanya wajib di atas dia mandi kerana nak mandi wajib. Mandi janabah hadas besar. Maka air itu tak sampai 2 kolah. Tapi dia tak ada alat nak cebok. Kemudian dia selam. Maka sekiranya kalau dia masuk dalam bekas itu, masuk kat kaki saja. Kaki dua belah kaki itu masuk dalam bekas air yang tak sampai 2 kolah. Dia berdiri. Maka air itu sampai kat lutut dia saja. Maka ketika itu dia niat saja ku mengangkat hadas besar, maka jadi apa dia? Sakat lutut tu sampai ke bawah yang terselam dalam air tu jadi mengangkat hadas. Maka air dalam tu jadi mustakmal. Kemudian kalau menyelam seluruh badan sekalipun tak jadi sekadar lutut tu saja. Jadi sekadar tu lutut tu saja. Tapi untuk nak jadi semuanya jangan lagi. Kita selam seluruh badan kita dulu. Selam bagi tenggelam di dalam air, barulah kita niat saja ku mengangkat hadas besar. Apabila begitu dah jadi rata, mana air pun kita niat di situ air jadi mustakmal, tak mengapalah sebab kita dah meratakan sekalian badan. Itu masalah kalau kita nak selam di dalam air yang tak sampai 2 kolah. Air yang tak sampai 2 kolah itu masalahnya kalau kita kalau kita tak nak cebok lah, kita nak menyelam. Tapi kalau air sampai 2 kolah itu tak ada masalah. Sebab air mustakmal, kalau tak jadi mustakmal, kalau air yang sampai 2 kolah. Itulah. Mas'alatun, harus seorang mencerai-ceraikan niat wuduk pada segala anggotanya. Harus seorang, yakni serta sah wuduk. Harus, yakni serta sah wuduk. Harus seorang mencerai-ceraikan niat, mengasing-asingkan niat. Mengasing-asingkan niat. Niat wuduk. Mencerai, mengasingkan pada segala anggotanya. Mencerai, mengasing, menhencer. Lebih kurang itulah. Niat wuduk, menceraikan niat wuduk pada segala anggotanya, pada semua anggota. Jadi yang dulunya, yang selalu kita buatnya, kita apa dia? Kita niat tu bila saja aku mengambil wuduk pada pada ketika basuh muka kan. Apa tu? Ketika basuh tangan, tak payah kita niat pula. Hanya jangan ingat nak berhenti, jadilah. Jadi di sini dia katanya boleh kita nak asing-asingkan, nak encer-encerkan niat tu boleh. Pada segala anggota wuduk. Muka, tangan, kepala, kaki.
Tengok, dia katanya seperti meniat pada mukanya mengangkat hadas muka. Dan pada tangan mengangkat hadas tangan hingga akhirnya. Ini boleh. Sah wuduk. Dia ambil wuduknya begini. Nah, ketika dia basuh muka, saja aku mengangkat hadas muka. Habis di situ. Nah, basuh meratakan muka. Kemudian pula apabila dia basuh tangan, saja aku mengangkatkan hadas tangan. Nah, habis. Kemudian kepala pula, sajaku apabila dia sapu kepala, sajaku mengangkat hadas kepala. Kemudian basuh kaki pula, sajaku mengangkat hadas kaki. Nah, apa hukum? Sah ke tidak wuduknya? Jawabnya sah. Tapi sah memanglah sah. Tapi kena niat setiap-tiap anggota lah. Kalau niat kat muka saja begitu, kaki, tangan, kepala tak niat, tidak sah juga. Sebab dia niat, saja aku mengangkat hadas muka. Ketika dia basuh muka, saja aku mengangkat hadas muka. Kemudian ketika basuh tangan, tak niat mengangkat hadas tangan. Maka tak ada wuduk. Kalau nak asing-asing, mesti kena adakan niat setiap-tiap anggota. Yang biasanya begini. Yang biasanya kita nak saja aku mengambil wuduk. Niat kat basuh muka tu saja aku mengambil wuduk. Maka kat tangan kena niat balik ke? Tak. Tak niat. Tak payah kita niat. Hanya jangan kosak nak berhenti je. Jadi kalau katanya kita ketika basuh muka tu kita niat kata saja aku mengambil wuduk. Kemudian sudah basuh muka tu nak basuh tangan, tak mesti niat dah. Tak mesti niat kata saja aku mengambil wuduk. Terus basuh gitulah. Hanya jangan ingat nak berhenti je. Kalau begini tak boleh lah. Tak boleh. Masalahnya kita basuh muka. Ketika basuh muka kita nak saja aku mengambil wuduk. Sudah basuh muka, ingat dalam hati, azam dalam hati, aku nak berhenti daripada ambil wuduk. Jadi nak putuskan. Nak berhenti itu mana nak putuskan perbuatan ambil wuduk. Maka apabila begitu, tak boleh nak basuh tangan tu. Sebab apa? Sebab jadi dah berhenti, maknanya apabila kita nak sambung, tak boleh nak sambung, mesti kena basuh muka balik. Contohnya kalau solat. Contohnya solat. Jadi kita niat solat tu pada masa permulaan, pada masa takbiratul ihram. Kemudian selepas pada kita niat di situ tu, kita berdiri, kita nak rakaat, tak payah kita niat solat lah. Hanya jangan ingat dalam hati katanya nak berhenti daripada solat. Kalau niat nak berhenti tu maknanya putuskan niat. Batal solat. Kena takbiratul ihram semula. Begitulah. Maka di sini pun begitu juga. Kalau kita niat macam niat biasanya saja aku mengambil wuduk pada basuh muka, maka tangan tak payah kita niat balik. Hanya jangan ingat nak berhenti, dah cukup. Nak berhenti daripada ambil wuduk. Basuh tangan, basuh kepala, walaupun kita katanya dengan secara lalai sekalipun, tapi tak ingat nak berhenti. Kita basuh muka. Selepas pada basuh muka, niat pada basuh muka tu, kebetulan kawan datang bersemang dengan dia, kita basuh tangan bersemang dengan dia. Kita sapu kepala sembang dengan dia. Kita basuh kaki, kita sambil bersemang dengan dia. Jadi mana hati kita tu fokus fokus kepada, tak tumpu kepada perbuatan yang kita buat. Hanya hati kita tu dia ingat nak bercakap dengan dia. Tiba-tiba dah sudah basuh kaki. Maka dah jadi. Walaupun lalai pada masa basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki sekalipun dah memadas. Sebab kita niat pada permulaan basuh muka. Tapi kita niat dengan secara umum. Saja aku mengangkat hadas, saja aku mengambil wuduk. Begitu. Tapi kalau dia niat macam ni, saja ketika basuh muka, saja aku mengangkat hadas muka. Nanti nak basuh tangan, jangan lalai daripada niat. Kena niat balik pula. Saja aku mengangkat hadas tangan. Kalau ketika basuh tangan tak niat mengangkat hadas tangan, maka tak jadi wuduk. Begitulah. Tapi boleh-boleh lah. Tapi kena hati-hatilah begitu. Nak encirkan.
Kalau rasa susah tak pandai nak niat pada saja aku mengambil wuduk dengan secara umum tu tak pandai, niat masih dengan secara hencet ni boleh cerai. Basuh muka saja aku mengangkat adas muka. Ketika basuh tangan saja aku mengangkat adas tangan. Ketika sapu kepala saja aku mengangkat adas kepala. Ketika basuh kaki saja aku mengangkat adas kaki. Jadi wuduk dia tu sah. Tu mana kata harus seorang itu mencerai-ceraikan niat wuduk pada segala anggotanya seperti ni misal dia seperti meniat pada muka mengangkatkan hadas muka dan pada tangan ni pada ketika dia basuh tangan tu niat mengangkat hadas tangan mengangkat yakni niat mengangkat hadas tangannya hingga akhir itu pun boleh juga. Itu satu masalah. Dan harus pula mencerai-ceraikan membasuh anggotanya. Ni dua perkataan. Tak ada cerai-cerai. Sini pun cerai-cerai juga. Tapi makna lain-lain ni. Yang tadi harus seorang itu mencerai. Ini mengasing-asingkan. Menghencerkan. Mana begitu. Adapun di sini. Dan harus pula menceraikan basuh anggotanya satu kepada satu dengan perceraian yang panjang. Ini mencerai ini maknanya tidak bersambung-sambung, tidak direct. Mencerai dengan mana tidak bersambung. Sudah muka terus tangan, sudah tangan terus sapu kepala, sudah sapu kepala terus basuh kaki. Itu maknanya tidak begitu. Itu makna bercerai. Makna tidak direct lah. Maknanya tidak mualat. Maksudnya mencerai di sini kita ini bukan pasal niat, bukan masalah niat. Jadi basuh muka. Selepas pada basuh muka tu 1 jam pula basuh tangan. Selepas pada basuh tangan tu 1 jam pula sapu kepala. Sudah sapu kepala 1 jam pula barulah basuh kaki. Jadi kalau tidak wuduk dia, jadi. Tu maksud katanya boleh sah wuduk kalau dia cerai, maknanya tidak direct. Tapi tidak sunat dah. Yang sunatnya selepas pada basuh muka, terus basuh tangan. Sudah basuh tangan, terus sapu kepala. Itu yang sunat. Tapi kalau dia katanya sekarang dia ambil wuduk untuk nak sembahyang zuhur. Kemudian contohnya air dia tak banyak. Air tunggu air kat telaga dia tu air tidak ada, tak banyak sangat kat telaga dia. Dia berjerak keluarnya begitu. Dia tak ada, contohnya paip kat rumah dia tu air tak keluar. Keluar sekadar bertitik, setitik keluar. Dia tak ada dengan batil. Kemudian nak sembahyang zuhur tengah hari setagihnya, dia sekarang dah mulai dah. Dia tadah batil dia. Kat paip dia tu bertitik saja air keluar. Maka tadah boleh satu batil masalah. Dia guna basuh muka. Kemudian habis air yang tadah tadi. Tadah balik. Nak basuh tangan tak cukup lah. Dia tadah balik. Tunggu sejam pula boleh basuh tangan pula. Habis air tu pula. Boleh sapu kepala. Sapu kepala tak banyak air digunakan. Maka tadah pula sejam pula nak boleh guna air tu untuk nak jadi banyak untuk basuh kaki. Tak mengapa itu. Boleh. Tapi janji ada air tak boleh nak pergi tayamum. Sebab air tu masih ada. Contohnya kalau jadi bercerai, jadi mana tidak direct, tidak bersambungan, itu pun tidak mengapa. Hanya sunat saja. Tu mana katanya dan harus pula mencerai-ceraikan membasuh anggotanya satu kepada satu. Ini satu anggota kepada satu anggota. Daripada muka ke tangan, daripada tangan ke kepala, daripada kepala kepada kaki. Dengan perceraian yang panjang, dengan perceraian yang panjang. Cara yang panjang sekiranya tapi tidak ada nak solat nak apalah. Contohnya kita dah semayang isyak. Contohnya isyak kita semayang di awal waktu. Kemudian
kita nak semayang subuh tu pukul 9 tu kita dah solat isyak, kita batal wuduk. Nak solat subuh tu pukul 9 malam ni kita dah mulai basuh muka dah. Basuh muka. Kemudian dekat-dekat nak solat subuh ni lah kita baru basuh kaki. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi syarat jangan batal wuduk kat celah-celah itulah. Dia antara dua basuhan tu jangan batal wuduk lah. Contohnya kita tak ada nak tidur malam. Boleh kita nak buat begitu walaupun lama masa sekalipun, boleh. Tetapi jangan sampai kepada tak sempat nak solat dalam waktu lah. Kalau itu haram pula. Begitu. Tengok. Tetapi berkandak mentajdidkan niat tak kala membasuh anggotanya. Tetapi berkandak menjadidkan mentajdid. Nampaknya mentajdid. Tetapi berkandak mentajdidkan niatnya, membaharukan niatnya. Tak kala tak kala pada anggota yang kedua. Ni tak kala mulai basuh pada anggota yang kedua. Nah, tak kala pada ni tak kala mulai basuh pada anggota yang kedua. Gitu. Dan jika diputuskan niat pada pertengahan wuduk, jadi putus niatnya. Dan berkandak kepada memulai niat pula tak kala hendak membasuh anggotanya yang tinggal. Dan jika batal wuduk pada pertengahan, diberi akan pahala. Tengok. Jadi masalahnya, kalau kita nak cerai lama, tidak direct, itu boleh. Tapi cara dianya beginilah. Dia katanya, kalau kita basuh muka, 1 jam pula basuh tangan, 1 jam pula baru sapu kepala, 1 jam pulanya, basuh kaki, boleh. Boleh. Tapi syarat dianya, jangan batal wuduk. Pada pertengahan tu, sementara nak sampai basuh kaki tu, jangan batal wuduk. Kalau ada batal wuduk, mesti basuh muka balik. Begitu. Kalau ada batal wuduk tu, belum pada nak sampai basuh kaki tu, maknanya kalau ada batal wuduk pada pertengahan, pada kat celah-celah itu, maka mesti ulang balik basuh muka. Dan satu syarat lagi pulanya, kalau kita nak ceraikan begitu, tidak direct tu, contohnya, apabila kita pukul 8, pukul 9 pagi, basuh muka. Pukul 10 pulanya, nak basuh tangan. Antara dua tu, jangan batal wuduk. Kalau batal wuduk, mesti basuh muka balik. Kita katanya tak batal wuduk. Mulai basuh muka pukul 8. Pukul 9 pagi. Sudah basuh muka, berhenti. Kemudian pukul 10 pula basuh tangan. Nak basuh tangan. Ketika nak basuh tangan itu, dia katanya berkandak kepada mentajdid. Mentajdid. Nak ta satu lagi. Mentajdid, yang membaharukan niat. Ketika kita nak basuh tangan tu, dikatakan yang kedua. Tak kala hendak basuh, hendak mulai basuh pada anggota yang kedua. Jadi apabila kita nak mulai basuh tangan tu, mesti kena baharukan niat. Ingat balik dari hati katanya, kita nak mengambil wuduk. Niatkan saja aku mengambil wuduk. Jangan terus basuh dengan tanpa niat, dengan tiada niat, itu tidak memadai. Sebab dia dah jauh basuh muka dengan basuh tangan. Jadi kalau basuh tangan dengan tidak ada niat mana-mana, maka jadi basuh biasa, tak jadi basuh wuduk.
Jadi maknanya hati kita tu kena ingat balik kata ini sambungan dengan yang dulu. Ini basuh kerana mengambil wuduk. Kita niat begitu. Maka jadilah. Begitu. Maka selepas pada tu berhenti pula. Jauh lama pula mulai sapu kepala. Ketika sapu kepala tu kena ingat balik katanya kita saja aku mengambil wuduk. Begitu. Jadi perlu kepada membaharukan niat. Begitu. Sehingga seteruslah sampai membasuh basuh muka. Basuh kaki. Jadi maknanya kena tajdid setiap kali kalau kita sambung tu dengan sebab putus mualak dah lama. Setiap kali kita basuh anggota yang kedua tu, jadi maksud yang kedua tu kalau selepas pada basuh muka, mana anggota yang kedua tu ialah tangan. Kalau selepas pada basuh tangan, anggota yang kedua tu ialah sapu kepala. Kalau selepas pada sapu kepala tu lama pula basuh kaki, maka basuh kaki tu dikatakan anggota yang kedua. Jadi setiap kali kalau tidak direct tu mana-mana anggota sekalipun perlu kepada membaharukan niat kesemuanya. Nah, contohnya begini. Nah, kita basuh muka. Pagi begini tu kita basuh muka. Selepas pada basuh muka tu saja aku mengambil wuduk basuh muka. Kemudian apabila waktu tengah harinya kita mandi dalam sungai atau mandi ke dalam laut masalah. Kita menyelam di dalam laut atau menyelam di dalam sungai. Artinya kita ada basuh tangan, ada jirus kepala, ada sapu kepala, ada basuh kaki. Tetapi ketika basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki itu tak ingat nak sambung yang dulu. Maka itu tak jadi wuduk. Tak jadi basuh tangan, tak jadi basuh kepala, tak jadi basuh kaki. Sebab apa? Sebab hati kita tidak hadir, tidak membaharukan niat. Contohnya, dia basuh muka saja tadi. Sudah basuh muka tu, niatlah. Ketika basuh muka tu saja aku mengambil wuduk. Masalah, kemudian dekat-dekat zuhur dia mandi. Dia mandi, ada jiru kepala, ada jiru semua. Tapi sudah mandi tu dia ingat. Dia terlupa nak, dia basuh tangan tapi tak ingat nak ulangkan wuduk. Maka tak mada, kena basuh muka balik. Kena basuh tangan balik. Sebab apa? Ketika walaupun dia mandi dalam sungai sekalipun. Contohnya belum pada ni dia basuh muka saja. Lepas pada tunya dia mandi dalam sungai, menyelam dalam sungai hingga sudah naik balik ke rumah. Apa balik ke rumah tu ingat katanya dia tadi ni ambil wuduk basuh muka saja. Tadi dah mandi dalam sungai, tapi ketika dia mandi dalam sungai tu tak niat nak sambung. Saat ni ada basuh tangan, tapi ketika basuh tangan lupa nak membaharukan niat, maka tak jadi basuh tangan. Walaupun dia berselam dalam sungai sekalipun, jadi wuduk dia sudah sakat basuh muka saja. Yang lain tu belum jadi lagi. Perlu kepada membaharukan niat. Itulah. Jadi maknanya boleh ke tidak boleh buat lama-lama, senggang lama-lama je begitu, bolehlah. Tapi atas cara dia. Begitulah. Ada cara dia. Kalau tak kena cara, tidak sah. Itulah perbahasan dianya. Pada maksud katanya harus pula mencerai-ceraikan membasuh anggotanya satu kepada satu. Dengan perceraian yang panjang, ini perceraian yang lama. Tapi kalau ada perceraian lama, yang panjang sakat mana? Nak kira panjang sekiranya dah kering. Selepas pada basuh muka, jangan lap lah, jangan lap. Nak kira kata panjang tak panjang tu sudah kita basuh muka masalah. Tapi jangan lap lah. Lepas tu, tengok pula cuaca sederhana. Tak terlalu panas, bukan musim hujan. Bukan terlalu panas. Maka sekiranya kalau cuaca tu sederhana, kita basuh muka, kita tidak lap. Sekiranya muka kita, air kat muka kita dah kering, barulah kita sambung dengan basuh tangan. Itu kira kata dah panjang. Itu kira katanya dah panjang, jadi putuskan mualat. Tapi tak mengapalah. Sebab biasanya wuduk orang yang salim ni tidak wajib mualat. Nanti kita
Lepas tu masalah bercerai tu masalah kalau dia orang yang salim lah, orang tidak ada apa penyakit yang salisil baul, itu dia. Tapi kalau masalah orang yang salisil baul tu masalah air kecing sentiasa menitik tu, tu wajib mualat. Nisbah bagi dia. Nisbah bagi orang yang biasa ni tak wajib mualat. Sebab tu boleh nak bercerai. Nanti rasanya dia ada ulang balik lah masalah orang yang salisil baul sentiasa keluar acting. Jadi kita untuk tambahan katanya orang yang sentiasa keluar air kecing, orang ni wajib mualat. Adapun orang yang tidak ada penyakit begitu, maka mualat tu tak wajib. Sebab tu boleh nak cerai-ceraikan dengan perceraian yang lama di antara satu anggota kepada satu anggota. Begitulah. Maka kita akhir di situ dengan katanya, dan jika diputuskan niat pada pertengahan wudu. Dan jika diputuskan niat pada pertengahan wudu jadi putus niatnya, maka berkendak memulai niat, maka tak kala hendak membasuh. Tengoklah. Dan jika diputuskan niatnya, wallahu a'lam, alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futahal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'nahu wa ma fadhnahu wa ma sami'nahu faradna alaina waftah lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.